Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton. Pada kali ini kita ada uh, perbualan atau perbincangan mengenai satu topik yang saya kira agak relevan untuk ramai di luar sana di dalam situasi kita berhadapan dengan kesan-kesan daripada ataupun rentetan daripada pandemik. Jadi mungkin ada rakan-rakan kita di luar sana yang sedang mengalami situasi di mana berhadapan dengan keadaan yang agak menekan, stressful, iaitu apabila mendapat perkhabaran bahawa pekerjaan mereka berisiko ataupun besar kemungkinan akan diberhentikan kerja. Jadi berhadapan dengan situasi ini, kami di Access Ideas Malaysia Sdn Bhd terpanggil untuk menjemput salah satu daripada alumni trainer-trainer kami iaitu Puan Fazlin untuk berkongsi sedikit pengalaman melalui proses yang pernah beliau lalui sendiri, iaitu melalui proses VSS, dan mungkin lebih baik beliau akan menceritakan secara detailnya. Diharap dengan perkongsian ini sedikit dapat memberi pencerahan kepada situasi ini dan mungkin Puan akan berkongsi beberapa tips bagaimana untuk berhadapan dengan cabaran seperti yang disebut tadi lah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya kira lebih baik Puan Fazlin memperkenalkan diri sedikit dan mungkin boleh terus memberikan sedikit overview kepada topik menangani stres melalui perkabaran berita bakal dibuang kerja dan sebagainya. Silakan Puan. Baik, terima kasih Tuan Fauzan. Saya sebenarnya sangat berkobar-kobar nak bercerita ya. Sebenarnya saya dah lama dah simpan cerita ni, tapi simpan tu bukan apa ya Tuan, sebab dia memang ada satu rasa bila kata kita kena buang kerja. Ya, dia lain kalau kita pindah tempat kerja. Kan? Tapi bila kata kita kena buang kerja, saya kata, kenapa ni kan? Dia ada situasi tertentu yang berlaku tu. Okay, personal conflict tu. Dan saya kira saya simpan je lah cerita ni. Tapi bila saya terkesan juga dengan pandemik ni, ada banyak rakan-rakan yang share di newsfeed Facebook, ada beritahu banyak ya cerita yang kita dengar, syarikat-syarikat gergasi dah mula memberhentikan pekerja mereka atas dasar, kita pun faham daripada segi syarikat itu sendiri untuk meneruskan kelangsungan ya. Dan ini mengingatkan saya apa yang telah berlaku pada saya lah, dan saya upkan status di Facebook minggu lepas, saya ingat lagi, dan saya mulakan saya punya sentence tu, ayat pertama saya tu, saya kata saya bekerja dengan syarikat yang apa yang berpusat ya, headquartersnya di US dan juga di Switzerland. Bukan saja-saja untuk saya letakkan tempat-tempat macam nampak gah kan, tapi akhirnya kena juga VSS. Itu saya punya point. Jadi kecil ke besar ke tempat kita kerja, risiko tu tetap ada. Dan kita bukan nak argue sebab tu lah daripada dulu lagi aku kata kena kerja masuk apa government kan. Biasanya kita ada perspektif yang macam tu ya. Tapi saya rasa dia dah tak relevan pada masa sekarang. Mana-mana pun kita kerja, apa pun yang kita buat, dia ada risiko dia sendiri. Dan apabila terkena sendiri pada saya sebelum ni memang banyak dengar cerita lah. Tapi kita tak kena kan, kita alhamdulillah kita tak kena. Dan bila kena tu, dia memang ada sampai satu situasi yang kita pun tak percaya yang kita kena buang. Tapi nak tak nak, satu kita kena terima. Dan apa yang saya alami ialah 2 kali bukan sepanjang saya bekerja, saya dah lebih kurang 12 ke 13 tahun dalam industri. 2 kali saya diberhentikan kerja. Jadi mula-mula perspektif saya sangat terkesan tu dari segi emosi. Saya mula menyalahkan diri, aku tak bagus ke ya, sampai company nak buang aku. Kita ada rasa macam tu. Tapi kita kena faham, bukan kita tak bagus, okay? Kita kena switch sikit kita punya perspektif tu. Tak apa, dalam pertama kali, maksudnya awal-awal kita terima berita tu memang negativity tu ada. Okay, tapi kita kena kawal sejauh mana negativity tu. Jadi apa yang saya buat, saya kata bukan saya tak bagus, it's just that company ada masalah dan company memberikan pilihan. Bila saya diberi VSS ataupun pampasan lah, okay, saya diberi 2 pilihan. Biasanya
setengah company dia tak ada pilihan ya tuan, memang kena VSS. Tapi company saya dia ada bagi pilihan. Cuma pilihan untuk stay tu saya tak boleh nak comply dia TNC. Saya tak boleh nak ikut. Jadi saya kata tak apalah, saya tarik diri dan mungkin ini permulaan baru. Kita fikirkan macam tu. Jangan fikir yang alamak tak ada punca rezeki kan, terutamanya bagi ketua keluarga. Saya faham sangat. Maybe mungkin ada yang kata gender bias lah. Saya wanita kan, suami ada boleh tanggung. Bukan. Saya tak nak. Ada juga sekarang ketua keluarga ialah wanita. Ya. Jadi betul. Jadi kita kena ambil dari sudut tu yang mana ini adalah satu permulaan baru untuk kita. Pada 2013, bila company tawarkan saya VSS, masa tu saya memang tak pernah ya. Jadi kita rasa macam nak buat apa, kita akan melalui beberapa fasa. Oleh itu saya nak share sikit. Okay, saya ada satu slide dekat sini. Tentang satu model ni. Okay, model bila mana kita mengalami sesuatu yang tak kita jangka, ini adalah fasa-fasa yang berlaku. Model ini diperkenalkan oleh Kubler-Ross, cuma ini adalah antara model yang terawal. Okay, saya tak explain secara detail. Ada lagi model yang sangat diperbaharui lah. Biasalah bila orang buat teori, buat research ni dia ada pembaharuan dia. Tapi apa fasa-fasa yang diceritakan dekat sini memang saya lalui. Okay, mula-mula kita akan bila kita perhatikan dekat sini, kita akan berasa shock ya. Ada satu fasa yang kita surprise or shock at the event. Maksudnya bila berlaku tu rasa macam terkejut lah. Of course kita terkejut. And then seterusnya kita akan pergi ke denial. Kita akan rasa macam aku okey je. Lihatlah tak ada kerja kot kan. Bukan macam tak ada kerja lain kan. Kita akan rasa macam tu. Kita akan build kita punya of course bila rasa terkejut kita rasa kita okey lah. Kita akan sebagai manusia tu dia ada rasa ego dia sendiri. Kita rasa kita okey. Tapi sampai satu tahap saya ingat saya okey, tapi bila saya pernah berbincang lah dengan suami bila bercakap tentang hal ni, saya menangis rupa-rupanya tuan. Saya menangis. Bila mana saya menangis tu, saya kata, rupanya aku frust, aku tak ada kerja. Okay? Saya rasa macam tu. Saya ada rasa macam tu. Dan seterusnya, saya akan rasa depression. Depression sebab apa? Sebelum ni saya dikenali dengan wanita berkejaya kan. Jadi biasalah kita dah biasa bekerja, biasa kita dah pada pegang title ya, tiba-tiba kita tak bekerja. Ada satu perspektif juga lah dekat situ. Okay? Saya cuba enjoy pengalaman tak bekerja ni. Kadang-kadang orang kata kita perlu break sekejap. Okay? Cuma bila dah lama-lama tu dia dah start lah. Bila kita tengok kat depression dekat sini ni, dia dah low mood dia dah turun dah dan dia lacking in energy. Okay, dia akan rasa macam kurang semangat. Biasanya hari-hari kita bangun, ada kerja yang kita nak siapkan. Betul, betul. Bila dah tak ada kerja ni, dah nak buat apa? Macam biasalah, rutin bangun, makan, panggil minum kat rumah, very very comfortable. Tak ada apa yang kita nak Awal-awal mungkin seronok kan? Ya, betul sangat. Kita dah rasa, saya rasa ramai dah yang rasa ni terutama musim-musim PKP ni rasa seronok, semua buat baking lah kan. Dia dah lama ni dia dah senyap, dah lama pula tak nampak dia up dia punya baking tu. Okay. And then after that, kita cuba, okay, bila masa fasa depression ni ialah the lowest phase yang kita akan rasa depression lah. Okay. And slowly kita akan mengalami fasa eksperimen. Initial engagement with new situation. Masa ni kita dah try to adapt. Macam ni rupanya tak bekerja. Okay, kita dah mula faham rutin kita macam mana dah masa tu. Then after that, okay, we can see here. Bila kita dah try to adapt with the situation, kita akan mula untuk buat decision. Learning how to work in the new situation. Masa ni positivity tu akan berlaku. Okay, ada model dia akan cakap dekat eksperimen ni dia akan jadi negatif tau. Boleh jadi negatif. Okay. Pun boleh juga. Tapi kita tak nak cerita pasal negatif sebab tu dari awal kita kena ada kekuatan mental yang kuat. Okay, kita mesti ada kekuatan mental yang kuat supaya lepas eksperimen kita dah melalui situasi tersebut, kita dah try to adapt with new situation, dan now it's time for us to get up and think about the positivity. So to be feeling more positive.
And lastly, the highest point is kita akan ada integration. So kita dah try kan, kita dah adapt dengan kita cakap sekarang new norm lah kan, kita dah cuba banyak benda, so kita try untuk integrate dengan new situation. Dan benda ni berlaku macam saya, apa yang berlaku pada saya ialah masa 2013 pertama kali saya diberhentikan kerja tu, saya memang lost. Cumanya saya fikir ada hikmah sebab masa saya pregnant, dah nak melahirkan pun. So jadi saya fikir alam-alam kot, so, macam saya terus berpantang nanti semua, you know. Tapi in the meantime, what I did is saya mula kenal potensi diri tau Tuan. Saya macam masa tu saya kata tak apalah, kalau kata aku tak kerja, aku nak buat apa macam tu. So aku boleh buat apa. So masa tu I start to, masa 2013 tu saya start pergi saya mulalah explore benda-benda lain yang saya boleh buat macam tu. Dan 2008, bila kata terjadi pada 2018, saya lebih bersedia. Dan emosi tu dah lebih stabil lah orang kata. Ada juga rasa phase ni memang akan berlaku. Saya percaya ada juga kawan-kawan saya bila saya up status yang lepas tu, saya beritahu pasal kehilangan pekerjaan kan. Ada yang PM saya kata, tapi aku okay, don't worry macam tu. Saya faham, kenapa? Sekarang memang pasal okay, you enjoy it first, but bila mana you, bila mana you akan rasa you frust ni Tuan, dia mungkin ya berlaku sebab sekeliling lah sebab kita pun dah biasa bekerja kan. Jadi bila berlainan tu dia dah start rasa frust, sometimes they angry and things like that. So 2018 what I did is actually masa tu pun apa saya buat pun, saya pergi dekat Tuan kan, saya ambil certification TTT tu because saya rasa saya ada kekuatan dekat untuk buat training. Saya ni suka share, cumanya saya kurang sikit dari segi pentauliahan sijil-sijil tu, so saya top up sikit lah dekat situ skill saya. Puan, saya mencelah sekejap. Yes. Sebab masuk kepada fasa ataupun kali kedua ianya berlaku. Sebelum Puan elaborate further cerita di bahagian tu, saya just nak pull back kepada Kubler-Ross model ni. Saya nak tanya, semasa kali pertama melalui situasi VSS tu, adakah secara sedar Puan Fazlin realize that you are going through phases? Mungkin kadang-kadang kita model ini kita jumpa kemudian masa berhadapan dengan situasi itu kita tak perasan kita melalui fasa-fasa ni, but in retrospect, when you look back, bila tengok balik, adakah you realize bahawa memang ada fasa-fasa di mana pada waktu tertentu you rasa terkejut, lepas tu you rasa macam ini sekejap aja, and then you go through that phases. Sedar perasan ataupun benda tu mungkin tak perasan? Sebab kenapa saya bertanya soalan ini ialah kadang-kadang mungkin ada di kalangan kawan-kawan kita yang menonton, dia tak perasan bahawa dia sedang melalui fasa-fasa, dia just go through day in day out tu, dia tak perasan bahawa dia ada going through this up and down. Macam mana Pak? Sebenarnya untuk pertama kali bagi saya memang tak perasan. Saya jumpa model ni bila mana saya ada share dengan Tuan dan Tuan kata kita boleh refer model ni. Yes, it actually happened to me. Saya memang ada fasa ni. Jadi apa yang saya tekankan, saya nak share dengan kawan-kawan semua kat sana, kat luar sana. Don't worry, don't feel bad. Okay, don't feel bad especially when you sampai dekat depression. Masa ni kadang-kadang orang tak boleh nak kontrol Tuan. Ya, orang kata macam mula menyalahkan diri sendiri, mula macam rasa tak berguna, you tak boleh sumbang pada family, maybe you rasa macam tu, atau tak boleh sumbang pada masyarakat. Dia akan jadi macam tu. So dekat depression ni, so saya bukan kata kalau kawan-kawan boleh overcome cepat lagi baik. Tapi kalau kata yang sedang mengalami depression ni tak apa, boleh, tapi jangan terlalu lama. Dekat situ saya nak mencelah sekali lagi, minta maaf. Bila kali pertama Puan lalui dengan kali kedua lalui VSS dan sudah ada kesedaran sedikit tentang fasa-fasa ni, how long atau berapa panjang durasi melalui fasa-fasa ni? Atau mungkin tak ada specific timing, tapi daripada pengalaman Puan, ada tak mungkin sedikit tips ke, atau mungkin bila kita sedar je kita dah masuk satu fasa tu, kita dah kena cepat react? Maksudnya self awareness tu perlu ada. Macam mana Puan? Saya ni sangat orang yang timeline tu kena ada.
Saya percaya pada kita kena ada satu timeline. Jangan drag terlalu lama. Kita kena izinkan, sebab apa saya kata kita boleh melalui fasa ni, sebab saya nak memberi ruang pada diri sendiri. Don't stress yourself that I want to be perfect. Sometimes bila orang, kita ni manusia ni nak jadi perfect dan kita mulalah, kita terlupa yang kita kena enjoy certain moments, kita kena beri ruang sedikit pada diri kita. Sebab tu reda dan terima hakikat. Yes, tak apa. It's okay. Saya kadang-kadang kata ada orang, ada kawan-kawan datang tanya, tapi aku tengah frust lah. Aku ni normal ke macam ni kan? It's okay, saya kata. Cuma jangan lama sangat. Even ada masa-masa tentu, tak kisah dalam apa jua keadaan, kita rasa frust, kita depression especially, kita dah sampai di slow, kalau ikut graf ni dia sangat sangat rendah dekat sini. Dan bagilah masa kalau you rasa like, kalau saya jangan lama sangat sampai 2 bulan tu, saya takut juga tuan. Masa tu kita bermain dengan masa juga. Jadi 1 bulan kita pun dah rasa biasanya kita, dalam certain period tu kita akan rasa sedikit perubahan, dan masa tu kita akan macam okay, this is the time. We know kan, kita tahu kekuatan diri kita. Sebab tu sangat penting, dalam konteks lain kita kena kenal diri kita dulu. Macam mana? Very good, very good. Yes. Okay, terima kasih. Saya rasa dengan memberikan gambaran model ini, saya rasa at least kita nampak fasa-fasa yang mungkin berpotensi untuk kita lalui. Mungkin juga kita akan melalui fasa tertentu dengan singkat, jadi kita tak perasan atau kita rasa macam aku tak lalui pun yang ini, tapi mungkin kita lalui dengan singkat. Dan sekiranya macam Puan kata, kekuatan mental kita tu untuk cepat sedar dan cepat bertindak balas, mungkin kita dapat melalui fasa-fasa tertentu dengan lebih cepat. Saya tertarik tadi Puan kata di bahagian eksperimen tu mungkin dia ada percambahan ataupun dia boleh pergi positif atau dia boleh pergi negatif. Jadi sekiranya kita sudah berhadapan dengan keadaan yang mana kita tahu mungkin bos kata hujung bulan ni last, ataupun dia dah bagi tahu kata kita pun dah nampak company dah berapa bulan tak ada income dan sebagainya, kita pun dah ada bayangan-bayangan tertentu. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan what's next setelah kita dapat gambaran ataupun kita sudah ada orang kata apa, simptom-simptom tu dah nampak, dan sekarang ni dengan perkongsian Puan kita dah tahu ada fasa-fasa ni. So what's next? Apa yang kita boleh buat atau kawan-kawan di luar sana boleh buat untuk mungkin bersedia lebih awal? Baik, kebanyakan syarikat dia memang akan ada ura-ura dululah. Kita akan dengar all this kabar-kabar angin, kita akan rasa dengar tak department ni dengarnya nak tutup, contoh kita akan dengar macam tu. So kita dah dapat hint tau. And then sekarang ni pula pandemik ni memang the whole world globally affected. Jadi kita rasa even saya sendiri pun sedang bekerja ni pun saya tertanya-tanya jugalah kan status saya, cumanya tak ada dengar lagi lah. Jadi untuk syarikat yang biasanya akan ada pemberhentian kerja ni, dia akan ada lah benda-benda macam ni yang kita dah start dengar dan kita start gossiping with each other. Tapi apa yang kita boleh buat ialah by the time that we know that kita ni dalam keadaan 80% ni mungkin kena buang lah ni macam tu kan. So it's important for us to first, macam saya cakap tadi, kuatkan mental in the sense that we have to accept. Okay, kita kena cakap dengan diri kita ni hari-hari, one day saya akan hilang kerja, apa yang saya boleh buat. Telling yourself is very important. So that, the phase of acceptance tu, mungkin nanti kalau kata kita melalui fasa ni, dia tidak akan menjadi terlalu lama. Dan kita jadi kita macam mental kita dah kuat, kita dah faham, then we start to think what I'm going to do, what can I do if I don't have this job or I don't have the job at all. So masa ni macam saya kata tadi juga, masa yang terbaik untuk kita kenal potensi diri kita. Apa yang kita minat buat sebenarnya. Mungkin hobi kita tu adalah satu pekerjaan. Okay? Betul. Jadi dari situ kita dah slowly mungkin sebab sekarang masih bekerja dia kan tuan. Kalau masa kita bekerja kita dengar cerita tu kita macam relax-relax lagi lah. Macam dia tak ada push factor lagi. Okay, dia tak ada push factor. Tak apa, weekend aje lah kita berkebun. Contoh suka gardening kan. Okay. Weekend je dia berkebun. Dia duduk lah, adalah pokok timun dia lah, pokok tomato dia contoh. Contoh lah. So dia akan buat relax-relax je dulu. So tapi it's okay. Tapi dah nampak point dekat situ. Betul, nak bertanam. Contoh macam tu. Dan satu lagi try masa sekarang juga dah boleh lah kembangkan network tu.
Okay, kembangkan Hmm. network, berkawan-kawan lah dengan orang luar industri. Kalau selama ni sangat um, macam kata macam reserve kan dengan industri sendiri, aku company ni je, no. Now it's time for you to berkawan-kawan. So berkawan-kawan ni ada banyak cara lah. Mungkin kalau dulu kita boleh berjumpa-jumpa. Kalau sekarang ni saya sangat macam saya rasa saya kena share ni LinkedIn ya, Hmm. apps LinkedIn tu yang kan kita buat tu sangat-sangat efektif untuk Oh. kita berkawan-kawan, untuk sebab kat situ ada ramai orang industri. So kita walaupun kita Hmm. tak kenal dan tapi kita tahu nampak post-post syarikat ni itu, dan kat situ juga ada opening job opening juga. Maksudnya social media yang penting untuk kerjaya memang LinkedIn lah. Janganlah kita bercerita pasal kerja kita di Facebook dan sebagainya. Kita Yeah. kena ada presence di Ada. situ. LinkedIn Okey. tu saya sangat sarankan, yang mana tak ada, mohon ada, okay? Sebab saya faham mungkin juga walaupun tuan dan puan nak berbisnes selepas ni, contoh memang tak nak bekerja dah, tak apalah, kita dah taksi dan you found that business maybe your pathway after this, but still LinkedIn will help you. Okay, kat situ juga network you akan grow. So saya tak adalah cara macam mana tu, just create an account first dan berkenal-kenal lah dengan, kat situ ada ejen cari headhunter, ejen-ejen yang tolong carikan kerja, ada banyak dia kat situ. So yes, it's very important juga. So macam tu yang saya cakap, 2 poin saya yang penting. Satu, mental, okay, bila kata dah tahu dah ni nak kena berhenti, mental kena sedia dulu, dan slowly kembangkan network kita. I see. Okey. Yes. Jadi dua perkara lah, tak payah banyak-banyak, dua benda yang utama yang perlu Benda dua dibuat. basic ni dulu. Ya. Yes. Ialah diri kita, manage diri kita dulu. Kita perbetulkan mungkin mindset kita, kita jadi lebih optimistik, kita sedar kita lalui fasa-fasa ni, dan seterusnya tindakan yang puan syorkan adalah buka account LinkedIn and mulakan sesuatu, at least update profile dan sebagainya, letak gambar yang proper untuk kerjaya. Okey Yes. puan, dekat sini saya nak bertanya, sebab apabila kita berhadapan dengan macam puan kata tadi, pandemik ini seluruh dunia, semua industri, setiap jenis pekerjaan akan terkesan. Jadi ada kebarangkalian besar kita tidak boleh memilih kerjaya yang sama atau jalan dalam industri yang sama. Jadi saya nak tanya dengan puan, mungkin puan boleh kongsikan sedikit pengalaman peribadi, bagaimana puan transition daripada satu bidang atau satu pekerjaan, satu industri ke industri lain. Mungkin boleh kongsikan sebab apa? Kerja yang sama mungkin tak ada lagi, mungkin tak wujud lagi, ataupun kerja yang sama mungkin berkurangan. Jadi mungkin puan boleh kongsikan apa teknik-teknik untuk kita identify transferable skills, kemahiran-kemahiran yang kita boleh pindah kepada kerja-kerja baru, kerja-kerja yang lain. Macam tadi kata, mungkin masa PKP ni berkebun ke, buat apa, baking dan sebagainya. Ada tak mungkin daripada situ sebenarnya ada kemahiran-kemahiran yang boleh ditransfer dalam industri atau bidang pekerjaan yang lain? Macam mana puan? Sangat menarik tuan, saya memang nak share sangat pasal ni. Okay, bagaimana, sebab saya sendiri banyak industri. Saya daripada satu industri ke industri yang lain. Not really say industry lah, but it's like actually saya bermula dalam industri as a sales and marketing, tapi saya slowly step up. Saya suka untuk explore HR. HR. Jadi saya kata, macam mana saya nak masuk HR kalau dalam company tu banyak sangat level yang saya kena pergi kan. So apa yang saya buat sebenarnya masa kita ada masa tu yang masih kita, contoh kita nak dapat kerja baru tu, kita adalah kan senggang masa tu. Jadi masa tu yang saya kata kita boleh contoh tuan tadi ada buat cuba kemahiran yang baru tu. Actually saya develop dekat situ, saya cubalah saya pernah jadi assistant dekat butik. Saya pernah ambil lah sebulan pun tak apa, sebab saya nak tahu macam mana assistant, walaupun dia assistant tapi dia kena manage lah. Saya kena manage lah things macam dekat butik tu kan. So kena tahu pasal staff, kena tahu pasal EPF, so semua tu saya belajar sikit walaupun sebulan. Dan slowly masa 2013 tu yang saya kata saya pergi kelas tu, saya pergi kelas untuk jadi certification as a image consultant.
saya dah slowly buat kelas tau tuan. Oh. Saya buat kelas. Jadi bila buat kelas tu, ada tak skill mengajar saya kat situ kan, daripada sales and marketing, and then saya macam dalam HR dia ada training and development kan. Betul. Jadi dia jadi macam cabang juga dekat situ. So saya harap pendengar kita ataupun audience kita hari ini boleh digest sikit macam mana kita nak explore benda-benda baru. Okay, actually we also can talk about transferable skills. Like what you said, pekerjaan tu dah tak ada. Contoh apa yang paling terkesan sekarang, contoh semalam saya baru nampak satu advertisement, orang share tentang Asia dah start untuk memberhentikan pekerja. Kalau benar ia berlaku, okay, kita ambil satu. Maybe as a frontliner kan, yang biasa servis kan dekat customer kan, selalu datang jumpa customer. So bila mana dia nak apply kerja baru, dan kerja tu tak ada kan, macam mana nak buat tu? Saya nak buat kerja apa pun macam ni. Don't look at the job ataupun job title tu, jangan dah tengok. You tengok your job responsibility. Kalau dah tak ada, saya tak ingat lah saya buat kat contoh, saya tak tahu macam mana saya nak ni. Saya hari-hari saya greet customer, hari-hari saya tanya customer apa servis yang saya boleh buat kat customer. Okay, so kita listkan your job responsibility. Dalam your job responsibility tu, contoh what is the key of your job responsibility? Maybe you can say that communication. So dalam contoh kalau ada job opening yang nakkan contoh telemarketer ke atau apa-apa yang berkaitan, contoh saya bagi contoh lah, mungkin saya tak pernah marketer pun, tapi you have the skill bercakap dengan baik kan. Biasanya orang hospitality ni dia memang super kan, dia punya skill, customer service skill tu, dan dia sangat meluas. Jadi benda-benda macam tu tuan, kita kena tengok. Mungkin okay, you dulu supervisor, tapi nak supervise apa sekarang, kilang dah tutup contoh But what are your job responsibility? One of it is problem solving. Tak nampak kan, benda tu tak di highlight sebab dia masuk dalam job responsibility, dia tak masuk title kan dalam supervisor tu. So you tengok you dalam kata lain mungkin you ada skill leadership. Macam tu. Jadi so this is how you upgrade your skills, how you nak overcome this thing. Don't highlight yang dulu nak buat tu, tak apa. And satu kita kena terima pada ketika ini, saat-saat genting ni, kita memang kena keluar daripada comfort zone kita. Okay, kita dah mungkin dah 15 tahun dah buat kerja tu, takkan tiba-tiba saya nak macam kita memang kena keluar dari kebiasaan tu. Macam tu. Fine. Yes. Okey. Saya kira ada juga sebahagian macam puan kata tadi, kalau dah 15 tahun kerja yang sama, mungkin ada sedikit saya tak suka guna perkataan ego, tapi dia lebih sayangkan kepada apa yang dia dah ada. Jadi dia untuk melepaskan status tu mungkin dia rasa berat. Jadi agaknya mungkin pada waktu ini bukan maksud saya untuk pilih pekerjaan, tetapi mungkin ambil masa macam puan kata, senaraikan balik apakah kekuatan kita, apakah responsibility kita, apa yang kita mampu buat dengan baik, dan gunakan itu kepada bidang yang lain. Kita masih nak pergi ke pekerjaan, jadi mungkin kita boleh cari tugas yang membenarkan kita untuk explore dan expedite abilities kita. Soalan saya yang seterusnya, mungkin saya difahamkan puan berada di Kuantan ya sekarang. Ya, betul. Okey, jadi mungkin puan boleh berkongsi sedikit pengalaman atau perbezaan dari segi environment. Contohnya apabila puan mungkin di Kuala Lumpur dengan fast paced environment, opportunity sebenarnya kalau di bandar-bandar besar seperti di KL ni banyak. Macam-macam pekerjaan kita boleh cuba. Kita boleh pergi sana, try pergi sini 1-2 bulan di sini, 1-2 bulan di sana. Tapi macam puan dah balik ke Kuantan, saya jangka, minta maaf, ini mungkin assumption saya, industri di Kuantan tu mungkin tidak sebesar di Kuala Lumpur. Jadi macam mana puan? Adakah environment tu juga boleh mempengaruhi dan memainkan peranan?
Saya cuba fahamkan soalan Tuan. Maksud Tuan ialah uh, challenges, right? The Ya, challenges in bila mana saya berada di Kuantan ni sangat berbeza dengan ya. di KL. Orang apa kata bila di Kuantan tu mungkin pace dia agak perlahan sedikit. Jadi drive macam puan kata tadi, urgency tu tak apalah, relax dulu, nantilah kan. Mungkin saya tak tahu. Bukan pandang rendah pada di luar No. KL, tapi di KL kadang-kadang dia push kita untuk bertindak cepat. Seminggu tu kadang-kadang berjalan dengan sangat laju. Jadi itulah maksudnya pengaruh persekitaran tu, adakah dia akan membuat momentum kita drop atau macam mana puan? Betul, saya setuju juga sebab bila saya berada di Kuantan, saya pun tend nak jadi relax juga Tuan. Saya tengok semua orang relax, dah kenapa aku nak terkejar-kejar? Saya rasa macam tu. Saya rasa macam saya just enjoy. Tapi apa yang saya boleh buat? Okay, bagus nak relax. So cumanya saya nampak bila kata ada push factor, kita jadi lebih kreatif. Kita ada sebab untuk kenapa kita nak lonjakkan diri kita. Jangan salahkan keadaan sangat. Kadang-kadang kita betul boleh dipengaruhi oleh keadaan sekeliling. Tapi yang penting tanya balik diri kita lah, kita nak letak diri kita kat mana. Okay, jadinya bila saya lihat, jadi sekarang ni kita tak terbatas dengan apa orang kata sempadan physically kita tak terbatas. Kita boleh je nak macam saya sekarang di Kuantan, Puan di KL So saya lihat perkembangan yang ada di KL terutama di bandar-bandar besar. So saya ada that, saya nak create sense of urgency tu. Saya kata ramainya orang tengah sibuk ni kan. Saya relax kat sini tak ada apa-apa pun. Saya rasa macam itulah. So that's how you create something that very positive for you. Again, what I'm trying to say is yes, I agree your environment might shape you, but again ask yourself where you want to be so that you know where to position yourself. Macam tu. Jadi dalam hal ni saya harap kalau rakan-rakan yang saya rasa peluang, semua orang cari peluang dekat KL Tuan. Saya kata kan memang ramai orang cari peluang kat KL. Bagus kena ada that kind of urgency jugalah so that kita boleh grow. I always believe on that. Yes. Jadi masuk puan tidak atau jangan menyalahkan persekitaran, tapi sebaliknya kita lah kena ada disiplin untuk bawa diri kita ke fasa yang seterusnya, dan mungkin dengan pengalaman kita sepanjang tempoh PKP ni, mungkin ramai yang saya kira ramai sudah mempunyai kesedaran bahawa kita sebenarnya sudah tidak lagi terbatas dengan jarak. Macam kita sekarang ni, puan di Kuantan, saya di Kuala Lumpur, kita masih lagi boleh berhubung, dan sebenarnya melalui dalam talian ni kita boleh buat macam-macam sebenarnya. In fact, kerja pun kebanyakan syarikat work from home. Saya rasa banyak syarikat sudah realise bahawa kalau work from home itu efektif dan okey, maksudnya work from home yang jauh pun sepatutnya tak menjadi isu, betul tak? Betul. Sangat betul. Saya sangat setuju juga. Yes. Jadi mungkin saya rasa serba sedikit dengan perkongsian kita pada hari ini memberi satu kelegaan kepada para penonton, audiens kita yang sedang menonton, untuk mungkin boleh pertama sekali yang seperti yang puan tunjukkan ni, sedar bahawa ada fasa-fasa ini dan kita kena alert bahawa fasa ini kita perlu lalui dan kita perlu cepat atasi, dan atasi dengan cara yang positif. Dan seperti yang puan sarankan tadi, mulakan networking dan lihat balik kekuatan diri kita untuk bersedia, dan mungkin ambil tindakan. Jadi mungkin sebagai penutup ataupun kesimpulannya, puan, mungkin puan boleh rumuskan sedikit apakah next action yang boleh diambil terus dalam keadaan semasa ni, puan. Silakan. Baik, sebenarnya saya nak kita semua fikir, tanamkan pada dalam minda kita, it's not the end of everything. It's just the beginning. Okay, it's just the beginning. So this is the time. Saya faham semua antara kita ni memang ada keistimewaan masing-masing. So fikirkan yang rezeki as a Muslim, kalau kita yang Muslim ni memang fikir rezeki tu memang dari Allah. Jadi put effort je, insyaAllah kita akan ada cara dan jalannya. Dan apa yang saya kongsikan ni mungkin tak sangat relevan mungkin keadaan kita atau situasi kita berbeza. Tapi saya harap
ada satu dua points yang tuan dan puan boleh ambil sebagai contoh atau panduan untuk diadaptasikan dalam situasi masing-masing. Actually saya cuma nak cakap tuan, lepas ni ada pula fasa bila kata nak cari kerja, ada juga challenge dia. Okay, tapi mungkin next session kita boleh cakap pasal tu pula, what are the challenges. Why I'm saying so, because I went through dan saya perkongsian ini saya ceritakan orang kata based on true story lah. Okay, pengalaman sendiri. Saya alami, saya engage dengan beberapa syarikat, rejection, okay, level yang 15 tahun dah bekerja ni tuan. Kita tak cerita kita fresh grad dulu macam mana nak cari kerja. Okay, kita yang dah 15 tahun cari kerja ada juga challenges dia. Tapi insya-Allah dengan cara yang betul, dengan pendekatan yang betul, kita boleh atasilah masalah ni. Okay, itu saja dari saya tuan. Terima kasih Puan Fazlin kerana berkongsi, dan saya kira itu adalah sesuatu yang kita boleh look forward to dalam sesi akan datang, insya-Allah, kalau kita dapat membuat perancangan untuk adakan sesi seterusnya. Saya kira mungkin point itulah yang kita nak explore, iaitu fresh graduate nak cari kerja itu satu cabaran yang bukanlah nak kata biasa, tapi itu cabaran yang sedia ada. Tapi cabaran yang lebih berat adalah kepada mereka macam kita ni yang dah lama bekerja untuk datang balik ataupun cuba balik mencari pekerjaan, disebabkan satu, mungkin resume tak pernah update dah bertahun-tahun kan. Resume yang dulu punya pun tak tahu dekat mana, gambar profil pun mungkin tak pernah ambil dan sebagainya. Jadi saya kira mungkin harapan saya lah untuk puan bersedia untuk berkongsi bahagian itu pula seterusnya. Jadi mungkin boleh dikongsikan bagaimana otai-otai atau veteran job seekers untuk boleh kembali aktif mencari pekerjaan. Sebab bukan saja yang sedang ataupun melalui proses VSS ni, boleh jadi juga akan datang kita tak tahu. Sebab macam puan sebut di awal tadi, syarikat besar yang bertapak dari Eropah ataupun daripada Amerika Syarikat juga berhadapan dengan risiko terkesan daripada pandemik ini. Jadi saya kira tak ada siapa yang boleh kekal selamat untuk selamanya. Jadi mungkin adalah lebih baik kita bersedia dari awal. Macam kawan-kawan kita yang otai-otai, yang veteran tu mungkin agak kekok, mungkin kita boleh bantu untuk polish mereka balik sekiranya mereka berminat untuk kekal dalam line kerjaya. Sekali lagi puan, bagi ya, terima kasih. Sekali lagi puan, dari pihak Access Ideas Malaysia Sdn Bhd, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas perkongsian ini. Semoga bermanfaat kepada audiens kita, dan insya-Allah kepada audiens kita akan cuba bawa lagi topik-topik seperti ini, dan saya dah lebih kurang booking lah Puan Fazlin ya untuk next program kita tu untuk veteran job seekers. Mungkin boleh dirancang akan datang, dan kita akan beritahu dari semasa ke semasa. Sebagai akhir kata, kalau ada tersalah dan silap daripada pihak kami yang menguruskan sesi pada kali ini, saya mohon maaf. Dan sekali lagi jutaan terima kasih. Semoga Allah membalas segala perkongsian bermanfaat daripada Puan Fazlin, dan semoga ia menjadi inspirasi kepada rakan-rakan di luar sana untuk tidak give up dan keep moving forward. Jadi dengan itu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.